Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya masih di sekolah di SMKM, awak berada di rumah. Hari ini saya akan sambung untuk subtajuk 1.6 tafsiran dalam sejarah. Mari kita tengok. Saya akan tunjukkan kepada awak cara-cara yang mudah untuk belajar 1.6. Seelok-eloknya awak ada buku teks yang macam ni, tingkatan 1, muka surat 16, supaya bila saya mengajar awak, bila saya menerangkan kepada awak, awak dapat tengok dengan lebih jelas. Okey? 1.6 tafsiran dalam sejarah. Di depan ni saya cuba terangkan kepada awak 4 perkara untuk kita lebih faham dalam tajuk tafsiran dalam sejarah. Dalam buku awak ini juga diterangkan A, B, C dan D. Dan saya juga akan buat macam tu supaya awak nampak dengan lebih jelas. Tafsiran. Yang pertama, apakah tafsiran dalam sejarah? Nombor 2, kita nak tengok mengapa wujud perbezaan. Nombor 3, kita nak tengok kepentingan dalam pentafsiran sejarah. Dan yang nombor 4, kita nak tengok contoh. Yang ini kita kena pecahkan dulu supaya kita dapat jelaskan satu persatu. Kita pergi kepada yang pertama. Apakah tafsiran dalam sejarah? Dalam buku teks awak, dia menerangkan kepada kita tafsiran dalam sejarah bererti menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Jadi kita tak perlu terangkan panjang lebar. Yang perlu awak tahu ialah sekarang ni tafsiran dalam sejarah itu ialah satu ulasan oleh ahli-ahli sejarah tentang apa bukti-bukti yang dia perolehi dalam kajian dia. Okey? Mudah kan? Seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Mengapakah wujud perbezaan? Ahli-ahli sejarah ni dia ada pandangan masing-masing. Setiap tafsiran daripada ahli-ahli sejarah mestilah berdasarkan bukti yang dia kaji. Jadi wujudlah perbezaan di antara ahli sejarah A, ahli sejarah B dan ahli sejarah C. Kenapa wujud perbezaan? Okey, dalam buku teks awak, tengok muka surat 16. Yang pertama, pemilihan sumber yang pelbagai. Sumber-sumber untuk nak mengkaji dan mentafsir sejarah ni banyak. Ada ahli sejarah yang menggunakan sumber yang ini dan ada juga ahli sejarah yang menggunakan sumber yang ini. Apabila sumber itu berlainan, maka pentafsiran oleh ahli sejarah juga akan berlainan. Kita tengok yang nombor 2 tadi tu, perbezaan pandangan. Ahli-ahli sejarah juga mempunyai pandangan yang berbeza-beza terhadap sesuatu peristiwa ataupun sesuatu kajian mereka. Seterusnya, perbezaan ideologi. Perbezaan ideologi di antara ahli sejarah ni dia lain-lain. Jadi perbezaan ideologi tadi itu menyebabkan mereka melakukan pentafsiran yang berbeza-beza. Yang seterusnya, tujuan penulisan. Ahli-ahli sejarah dia ada tujuan masing-masing kenapa mereka mengkaji sesuatu sejarah. Selepas mereka mengkaji sesuatu sejarah, mereka akan menulis buku, menulis laporan, menulis jurnal, dan setiap daripada penulisan mereka mesti ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Adakah tujuannya untuk kebaikan ataupun tujuannya untuk mempengaruhi seseorang dan tujuan-tujuan yang lain. Daripada tujuan-tujuan inilah makanya wujud perbezaan pentafsiran oleh ahli-ahli sejarah. Baik, kita sudah habis dengan yang nombor 1 dan habis juga dengan yang nombor 2. Kita masuk yang nombor 3. Apakah kepentingan dalam pentafsiran sejarah? Kenapa sejarah tu mesti
tafsirkan untuk menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang ada bagi pentafsiran sejarah supaya pentafsiran sejarah tu menjadi bukti yang kukuh. Seterusnya, untuk mengajak kita melihat satu-satu peristiwa tu dari sudut yang berbeza-beza. Kepentingan yang seterusnya ialah untuk mendorong kita supaya membuka minda dan berfikir secara terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Itulah 3 kepentingan yang dinyatakan dalam buku awak. Saya menerangkan kepada awak berdasarkan apa yang ada dalam buku awak. Habis juga yang nombor 3 dan kita nak tengok contoh dia. Banyak contoh-contoh yang boleh kita bagi. Pentafsiran ahli-ahli sejarah ni dia berbeza-beza mengikut pandangan masing-masing. Contoh tafsiran dalam sejarah. Kalau dalam buku awak dia bagi tentang peristiwa penentangan Haji Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut ni bagi orang-orang Melayu, beliau ialah seorang pejuang tanah air. Beliau menegakkan kebenaran. Itu adalah pentafsiran daripada ahli-ahli sejarah yang berada di Malaysia. Tapi bagaimana pula pentafsiran ahli-ahli sejarah di negara lain? Mungkin bagi di negara lain ataupun bagi pihak penjajah, mereka menganggap Tok Janggut ni adalah penentang. Tok Janggut ni adalah seorang pemberontak. Nampak tak perbezaan di antara dua ahli sejarah, dua kelompok ahli sejarah? Pentafsirannya berbeza-beza berdasarkan sumber yang dia perolehi tadi. Saya harap penerangan yang ringkas ini, yang mudah ini dapat memberi satu input yang baru kepada awak kenapa tafsiran dalam sejarah mesti dilakukan. Okey? Cukup dulu untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam video-video PDPR yang akan datang. Salam dari saya di SMKM. Duduk baik-baik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.